Kenapa kecil? Kenapa kecil? من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ويهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah
أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله،
السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله إننا نتوجه بك لربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موتنا على الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة برؤية نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالنظرة إلى وجهك الكريم وبفتح فتوح العارفين علينا اللهم الشافع فينا اللهم الشافع فينا اللهم الشافع فينا اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama kita pada petang yang mulia ini untuk dapat kita bersama-sama menyambung pengajian kitab daripada kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya, kepada mereka yang ada kitabnya boleh kita bukakan di muka surat yang seterusnya dalam bab yang kita akan pelajari hari ini, iaitulah pada bab najis yang bermuka surat 249. Ya tuan-tuan dan puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan dijadikan kita semua mendapat barakah dan syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada 2 hari lepas dan semalam juga kita sudah pun melalui majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya semalam hari Ahad di mana kita telah adakan di Masjid Al-Istiqamah, dan alhamdulillah majlis sangat baik dan juga dapat merasakan kehadiran junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang terlepas daripada mengikuti majlis Maulid Rasul semalam, bolehlah ikuti dalam Facebook kami, ya, dan mana kami ada letakkan tajuknya Majlis Maulid Rasul Masjid Istiqamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapatlah ikuti dalam Facebook kami itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang terakhir kita sedang membicarakan daripada perkara bab mandi. Kita dah sebutkan
Mandi itu yang babnya wajib, dan kemudian mandi yang sunat, dan rukun mandi. Dan demikianlah juga pada mandi sunat tu kita dah sebutkan. Mandi sunat tu kerana nak solat Jumaat. Jadi kalau orang yang tak pergi solat Jumaat, tak perlulah dia mandi solat Jumaat. Dan kalau dia nak mandi solat Jumaat, dia dah dibolehkan mandi lepas daripada masuk subuh pada pagi Jumaat. Kerana kalau dia mandi sebelum masuk subuh, belum lagi nama hari Jumaat. Jadi dia taklah dibenarkan atau taklah memperolehi pahala mandi sunat hari Jumaat. Jadi mandi tu kerana nak solat Jumaat. Jadi kalau orang yang tak pergi solat Jumaat, taklah disunatkan untuk mandi solat Jumaat. Ya. Demikian pula kita disunatkan mandi sunat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi sunat Idul Fitri, Idul Adha tidak pula disyaratkan untuk yang nak pergi salat Idul Fitri, dan tidak disyaratkan yang nak pergi salat Idul Adha. Jadi kalau sekiranya orang perempuan yang uzur pun, di rumahnya pun boleh dia mandi sunat Idul Fitri, sunat Idul Adha. Kerana memang hari raya itu dia adalah sepenuh hari, dan dia adalah untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kita dah sebutkan. Kalau sekira kita mandikan mayat, kita sunat kita mandikan diri kita. Dan demikian juga kalau sekiranya kita nak beribadat, nak salat, nak semayang fardu 5 waktu, kita sunat kita mandi untuk segarkan badan. Niat kita, aku mandi sunat untuk nak solat fardu zuhur umpamanya, untuk solat fardu asar umpamanya. Dan begitu juga untuk kita nak pergi belajar majlis taklim, majlis zikrullah, atau kita nak baca Quran, ya. Jadi semua ibadat yang kita nak kerjakan, sunat kita memandi dulu sebagai untuk bersihkan diri. Dan demikian juga kalau kita nak menghadiri majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah seorang pemuda di Baghdad. Beliau ini seorang yang diketahui kenakalannya, yang kurang baiknya. Ya, tetapi pada masa dia meninggal dunia, selepas dia meninggal dunia, maka ada orang salihin bermimpi dia dengan pakaian yang cantik, yang bermuka berseri, bercahaya dengan nur. Jadi orang salihin ini yang jumpa dia dalam mimpi bertanya, "Wahai pemuda, kami tahu yang kau ni pemuda yang kurang enak, kurang baik daripada segi kelakuan kamu. Tetapi bagaimana kamu boleh dapatkan kelebihan yang seperti ini? Dengan pakaian cantik, dengan muka berseri, bercahaya, nur, wangian." Maka dia pun berkata, "Ya, begitulah aku yang kau tahu, tetapi pada setiap kali bila ada majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan bersihkan diriku, aku akan mandi, dan aku akan pakai pakaian yang paling cantik dan pakaian yang paling baik, dan aku akan berwangi-wangian, dan kemudian aku akan menghadiri majlis itu, dan aku akan beri makan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis Maulidi Rasul itu. Maka inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala muliakan aku seperti mana aku telah muliakan majlis Maulidi Rasul, kekasihnya yang dimuliakan oleh Allah Taala." Nah, nampak tuan-tuan? Kita muliakan kekasih Allah, Allah muliakan kita. Macam kita juga kalau kita ada anak kita, orang muliakan anak kita, orang sayang anak kita, Allah orang memberikan kebaikan pada anak kita. Takkan kita hati keras, ya apa ni dia ni, kita akan rasa apa? Kita akan rasa Masya Allah, baiknya orang ni, baguslah orang ni. Kita pun muliakan dia kerana dia muliakan anak kita. Begitulah kita, siapa yang muliakan orang yang kita kasih, kita pun muliakan dia. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang muliakan Rasulullah SAW, Allah akan muliakan dia. Begitulah seorang solehin, dia bermimpi pada satu malam bahawa dia bermimpi Rasulullah SAW, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa kamu kata kepada ulama-ulama yang di mana mereka ini mengadakan majlis Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man fariha bina farihna bihi." Sesiapa yang bergembira dengan kami, kami pun gembira dengan dia. Orang gembira dengan Rasul, Rasul pun gembira dengan dia. Macam kita juga, orang gembira dengan kita, kita pun gembira dengan dia. Makanya sebab itulah di sini
Maka sesiapa yang mengadakan majlis Maulid Rasul, menghadiri majlis Maulid Rasul, hendaklah dia bersihkan diri, mandi dengan niat nak menghadiri majlis Maulid Rasul dan dia pakai pakaian baik. Kerana apa? Kerana muliakan majlis Maulid Rasul, kerana nak muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung dan bertuahlah orang yang Allah Ta'ala telah berikan dia taufik dan hidayat untuk nak bersihkan diri dengan dia mandi. Dan ini mandi ni namanya mandi-mandi sunat. Jadi mandi-mandi sunat ini memang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Cuma dengan kita berwaspada, jangan terlalu pembaziran, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sedikit daripada ulasan pelajaran kita yang telah lepas. Maka pada petang ini pula kita kita selesailah bab mandi kita, alhamdulillah. Masuk kita pada bab yang ke-11. Bab yang ke-11 di muka surat 249, ya, di mana al-imam ataupun tuan pengarang kita, mari kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para kekasih-kekasih daripada para kaum keluarganya dan juga daripada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan kepada para tabi'in dan tabi'in dan kepada sekalian guru-guru kita, para masyayikh, para alim-alim ulama, khususnya al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehinggalah sampai kepada kita, guru-guru kita semua tu, dan demikian juga kepada guru kita iaitu pengarang kitab ini, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semid. Kita ni selalu sebut nama Habib Zain bin Ibrahim, tapi tuan-tuan tahu bahawa dia seorang yang sudah berumur lanjut, dan dia adalah guru juga kepada Habib Umar bin Hafiz yang selalu kita dengarkan syarahannya dan doa-doanya, ya, di Facebook dan sebagainya. Jadi Habib Zain ni seorang ulama besar, ya, dan dia kedua-dua mereka, Habib Said Muhammad Amin dan juga Habib Zain, kedua-dua mereka masih lagi hidup dan masih lagi bermustautin di kota Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat, dilindungi pada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah tinggikan darjat semua para masyayikh kita, guru-guru kita, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat pada roh-roh mereka yang telah kembali kepada Allah, dan semoga Allah memberikan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan niat yang tersebut, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bab yang ke-11, macam-macam najis dalam syariat. Jadi dalam syariat Islam kita ada yang kita namakan najis. Jadi najis tu tak bolehlah kita sentuh, tak boleh kita bawa dalam solat kita, ya. Jadi dengan itu kita juga menjadikan diri kita suci bersih daripada sekalian kotoran-kotoran. Alhamdulillah, ini agama Islam ni agama yang suci, tuan-tuan, ya. Syukurlah pada Allah, ya. Kita dalam ibadat, dalam solat, dalam tawaf, dalam baca Quran, dalam kita nak menghadap pada Allah, kita bersihkan diri kita. Dan nak bersihkan diri kita dari apa? Inilah dia, iaitu membersihkan daripada najis. Najis ini terbagi kepada beberapa perkara yang akan kita sebutkan. Tapi apa itu definisi najis? Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, najis menurut bahasa adalah segala sesuatu yang kotor atau menjijikkan, seperti ludah, hingus, ya, dan maaf kata tahi, kencing, itu semua najis lah. Hidung kita keluar hingus pun nampak macam kotoran. Itu kotoran, tapi apakah dia hukum najis atau tidak? Itu nanti perkara kedua yang akan kita bincangkan. Tetapi kalau maaf kata kencing, tahi, itu sudah tentu kotoran dan juga najis, ya. Faedah: makan sesuatu yang menjijikkan meskipun suci hukumnya adalah haram, seperti ludah, kecuali jika terdapat uzur. Iaitu kita makan sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan tu walaupun dia suci pada hukumnya. Menjijikkan ni kalau kita kata macam na'udzubillah, ya, kalau orang tu dia kahak kemudian ditelan,
menjijikkan. Tapi kalau sekiranya perkara itu terpaksa tertelan, itu dimaafkanlah, ya. Tetapi yang menjijikkan lagi kotoran, seperti kita katakan, iaitu ulat-ulat, na'udzubillah, ya. Seperti tikus, seperti kita kata makanan-makanan binatang yang melata atas bumi, yang kita tahu, ya, kelawar, ya, yang orang kita tengok pun rasa macam geli. Itu semua menjijikkan. Itu dari segi hukum zahirnya saja, walaupun suci itu kerana tak ada najis pada badan dia, tetapi dia adalah haram kerana menjijikkan, ya. Menurut syariat adalah segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan salat tanpa ada keringanan. Itu yang kita sebut tadi ialah bab bahasa, definisi. Tapi dari segi hukum, apa tu yang nama najis? Najis ialah apa yang menghalang kita punya solat daripada sah. Jadi kalau ini ada melekat badan kau, ada melekat kat baju kau, ada tempat sujud kau, maka ini tidak sah salat. Itulah namanya najis. Jadi itu kita bincang dari segi syariat, ya. Daripada segi bahasa kita dah sebut tadi, benda yang menjijikkan, rasa geli-gelimat, kita tengok itu semua kotor, itu semua najis dari segi bahasa. Tapi dari segi syariat, yang dinamakan najis ialah yang menghalang kesahihannya salat kita, iaitu salat kita tidak sah, salat kita tak diterima. Kenapa? Kerana ada najis. Itulah dia, tuan-tuan, ya. Tanpa ada keringanan. Tanpa ada keringanan maknanya jika tak ada sebab untuk diberikan keringanan. Kalau sekira ada sebab untuk diberikan keringanan, seperti orang dalam perang, darahnya mengalir, najis, tapi diberikan kemaafan kerana dia dalam perang. Ya, itu pembahasan yang akan nanti kita masuk juga dalam perbicaraannya, ya. Jadi begitulah dia. Kalau ada keringanan, seperti orang yang maaf kata penyakit salasil baul, kencing yang tak putus, walaupun dia tu sudah keluar kencingnya, tapi dia masih sah salatnya kerana diberikan keringanan, kerana dia tu berpenyakit. Itu semua nanti kita akan masuk pada babnya, ya. Penjelasan daripada definisi di atas, segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan salat. Keabsahan ni bahasanya tu agak baru untuk kita, makna kesahihan, kesahnya salat kita. Kotoran yang mencegah sahnya salat kita. Maksudnya adalah berbeza dengan kotoran yang tidak mencegah salatnya. Seperti air ludah. Air ludah dia jijik, kotor, tapi dia tak mencegah salat kita dari sah. Jadi dia taklah nama najis. Tanpa ada keringanan. Tanpa ada keringanan, dah saya sebutkan juga tadi. Lain halnya jika tidak diberi keringanan, dimaafkan oleh syariat. Seperti darah yang sedikit, atau najis yang tidak dapat dilihat dengan mata. Darah yang sedikit. Darah tu najis. Tapi kalau dia sedikit, diringankan. Diringan maknanya dimaafkan. Jadi itu diberikan keringanan. Jadi najis ialah sesuatu yang menghalang daripada sahnya salat kita, ya. Tanpa diberikan keringanan, makna tak ada sebab diberikan keringanan, ya. Itulah nama najis, ya. Yang kedua daripada definisi ini juga, cara menjelaskan definisi najis. Para fuqaha tu para alim-alim ulama fikih, menggunakan dua cara dalam menjelaskan definisi najis, iaitu sebagai berikut. Cara pertama secara global. Global tu secara umum. Atau menggunakan kaedah bil haddi, iaitu secara global, secara terperinci. Iaitu segala sesuatu yang kotor yang dapat mencegah keabsahan salat tanpa ada keringanan. Itu dari segi global, umum lah tu. Maknanya najis sesuatu yang kotor yang dapat menghalang sahnya salat. Itu dia. Tetapi ada juga cara yang kedua. Cara kedua ialah cara terperinci. Yang terperinci itu bagaimana? Bil addi. Maknanya bilangan. Addi itu bilangan. Dengan cara menyebutkan jenis-jenis najis. Jadi disebutkan 1, 2 sampai ke 16. Apakah dia jenis najis itu? Di sini muka surat 250. Yang pertama, najis air kencing dari orang yang sudah baligh atau anak yang belum baligh. Air kencing lah umumnya. Yang kedua, air besar, mana buang air besar. Maaf kata najis tahi, ya. Yang ketiga, darah. Yang keempat, muntah. Yang kelima, nanah. Yang keenam, wazi.
Yang ketujuh mazi. Ini dah kita belajar kan. Mazi, wazi dan mani. Ya. Yang ke-8 arak khamar yang terbuat dari jus anggur. Arak yang dibuat daripada jus anggur. Yang ke-9 nabiz. Khamar yang terbuat dari selain jus anggur. Semua jenis arak yang bukan daripada jenis anggur. Ada macam-macam lah kan. Orang-orang nak buat arak ni macam-macam cara dia punya produk dia tu. Jadi itu namanya nabiz. Itu semua najis tu. Arak ni najis lah ya. Dan yang ke-10 anjing. Yang ke-11 babi. Yang ke-12 bangkai, iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih secara syariat. Yang ke-13 bulu haiwan. Yang ke-14 tulang haiwan. Yang ke-15 susu dari haiwan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Seperti susunya kucing. Kucing kita pelihara di rumah, tapi susunya tak boleh kita makan. Kerana kucing tu sendiri tak boleh kita makan. Na'udzubillah. Yang ke-16 air liur yang keluar dari perut, bukan dari tengkorak. Jadi di sini kita membicarakan dalam bab air liur. Nanti kita akan masuk secara terperinci. Ini cuma kita list down secara terperinci one by one. Apakah yang dikatakan najis? Ini dia 16 perkara yang dikatakan najis ya. Jadi soalan yang berikutnya, yang ketiga, hukum membersihkan najis. Soalan, jika terkena najis pada badan, apakah wajib untuk segera dibersihkan atau boleh ditunda? Ini masalah ni terkena najis. Ustaz, kalau terkena najis nak kena cepat-cepat bersihkan ke ataupun boleh relax-relax dulu? Memanglah najis itu menghalang daripada sahnya solat. Jadi kalau kita nak solat, wajib bersihkan najis. Tapi sekarang waktu solat masih lama lagi. Kita terkena najis pukul 10 pagi. Solat Zuhur pukul 1. Lambat lagi 3 jam. Jadi apakah nak kena cepat-cepat bersihkan? Jawapannya, perincian hukumnya adalah seperti berikut. Jika terkena najis dengan cara sengaja, contoh sengaja menyentuh darah atau air kencing, maka wajib untuk langsung dibersihkan. Ini kalau tak ada apa-apa halangan lah ya. Kalau kita tak sibuk ya, kita tak ada kerja dekat luar, jadi kita pun terpegang air kencing anak kita. Lepas kita dah bersihkan anak kita, kita bilaslah tangan kita bersihkan. Atau baju kita terkena darah, kita pun nampak, kita bilaskan dia, bersihkan dia. Tetapi kalau sekiranya kita belum lagi masa nak pakai untuk kita solat, jadi apakah berdosa? Jawapannya tidaklah ya. Ini dari segi adab. Kalau dah terkena najis itu kotoran, jadi bersihkan. Jadi kita orang beriman ni sentiasa dalam menjaga kebersihan. Maupun diri kita, maupun pakaian kita. Jadi Alhamdulillah, ini nikmat iman tuan-tuan. Jadi orang Islam ni bersih dan suci. Alhamdulillah, beruntunglah kita jadi orang Islam tuan-tuan ya. Kerana ajaran agama kita, ajaran agama yang suci, bersih. Manakala kita tak tahulah ajaran agama yang lain, tapi tak pernah dengar juga ajaran agama lain ada yang terperinci kesucian, kebersihan seperti agama Islam kita. Alhamdulillah. Ini saja sudah menunjukkan kebenaran Islam itu agama fitrah, agama suci, agama yang datang daripada Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Alhamdulillah. Yang kedua, jika terkena najis dengan cara yang tidak sengaja. Contoh kejatuhan kotoran burung berak, kita tengah jalan burung berakkan kita. Atau kita terjatuh ke tempat najis ya, maka tidak wajib langsung dibersihkan. Mana kita boleh take your own time lah, lambat-lambat sikit tak apa. Tapi syaratnya, kalau sudah memang waktu nak salat, kita tak boleh berdalil lagi. Alah ni ustaz, bukan saya sengaja ustaz, ni terpercik ni najis ni pada badan saya, pada kain saya. Yelah, tapi kau nak salat. Salat syaratnya mesti suci daripada najis pada badan dan pada pakaian dan pada tempat salat. Jadi tak bolehlah kita berdalil-dalil. Terus kita kena cucikan dan bersihkan pakaian kita atau badan kita ya. Baiklah, itulah saya katakan tadi, kesemua itu kerana masalah salat ya. Jadi kalau tak kerana salat kita tak cuci, kalau
tak sengaja kita boleh melambat-lambat, tapi kalau sengaja terkenakan najis, segeralah diusahakan, disegerakan, dibersihkan najis itu. Tapi tidak juga berdosa kalau dia lambat, kerana belum lagi waktu dia nak solat, cuma sebagai umat Islam menjaga kebersihan diri. Di muka surat 251, perkara yang keempat, pembahagian najis. Najis terbagi 3 bahagian. Pertama, najis mughalladhah. Yang kedua, najasah al-mukhaffafah. Itu najis mukhaffafah, iaitu ringan. Mughalladhah itu makna berat. Mukhaffafah yang diringankan. An-najasatul mutawassitah. Najis mutawassitah itu najis pertengahan. Itu dia punya makna dia lah. Mughalladhah yang nombor 1 tu berat. Yang kedua tu mukhaffafah tu maknanya ringan. Yang ketiga iaitu najis mutawassitah tu yang pertengahan. Apa dia? Najis mughalladhah, iaitu yang berat dalam cara mensucikannya, iaitu najis kotorannya ialah anjing atau babi dan keturunan dari salah satu kedua binatang tersebut. Anjing atau babi, segala apa yang terbit daripada anjing atau babi. Umpamanya air ludah dia, tahi dia, kencing dia, kulit dia yang basah, dia punya bulu-bulu yang basah, ataupun bulu-bulu dia tu dia pun orang kata dia bersihkan badan dia si anjing tu kan. Jadi dia punya air-air tu pelanting-pelanting kena pada kita. Itu semua dah kira najis. Apa saja daripada tubuh badannya anjing atau babi, atau salah satu mak ayahnya anjing atau babi. Na'udzubillah. Kalau sekiranya si anjing kahwin dengan si kambing, kemudian beranak pula satu ekor, nak kata kambing ke anjing pun tak tahu. Itu pun kira najis. Jadi apa saja yang datang daripada anjing atau babi atau keturunannya, maka itulah namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Jadi kalau kita terkena daripada jilatan anjing, ludah anjing, kencing anjing, badan dia yang basah, macam mana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughalladhah iaitu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali setelah zat najisnya dihilangkan terlebih dahulu, dan salah satu basuhannya harus tu mana mesti dicampur dengan debu yang suci. Yang debu itu boleh digunakan untuk bertayamum. Dan yang lebih utama jika dicampur dengan debu adalah pada basuhan yang pertama. Jadi kita kena ingat, kalau kita nak basuh badan atau pakaian kita yang terkena dengan najis anjing, yang kita dah sebut tadilah, jilatan dia ke, air ludah dia ke, kencing dia ke, tahi dia ke, bahan air yang percik daripada tubuh badan dia yang dia kebaskan dia punya badan dia, pokoknya apa saja terbit daripada anjing atau babi, maka cara kita nak bersihkan 3 syarat. Pertama, mesti kita membasuhnya dengan 7 air. 7 air ni macam mana Ustaz? Kita ambil gayung, 1 gayung, 1. Nah, kemudian 1 lagi gayung, 2. Umpamanya lah ya. Itu 3. Itu 7 air. Dan salah satu air itu mesti dicampurkan dengan tanah. Salah tu mesti dicampur dengan tanah. Itu syaratnya kedua. Syarat ketiga ialah dibuangkan dulu ain najisnya. Ain tu apa? Zat najis tu, benda najis tu sendiri. Umpamanya kalau sekiranya terkena tahi anjing, na'udzubillah. Jadi kita kena buangkan tahi anjing tu dulu. Buang tu kita kerukkan dia kat bawah kasut kita ke, ataupun kita ambil apa-apa tisu kita buangkan, dah buang. Okey, itu dah ain dia dah. Sekarang ustaz ni dah tak ada tanda lagi dia punya tahi dia. Ya betul, tapi dia tetap hukum najis kerana sudah bersentuhan dengan najis tahi anjing itu. Tahi dia ke, kencing dia ke, ya. Maka kita siapkan, dah bersihkan dia punya najis dah tak ada, kemudian siapkan 7 gayung. Ataupun kalau kita ambil 1 gayung, tak ada air, tuang, tak ada air, tuang pun boleh. Dan ketiganya ialah bahawa salah satu air itu yang 7 tu dicampurkan dengan tanah. Tapi yang bagusnya bahawa air yang pertama.
Kenapa? Jadi air yang pertama bila dah campur dengan tanah, dah basuh, jadi air yang kedua pun sekira-kira bilaskan sekali dengan tanah tu. Air ketiga, keempat. Jadi dengan sendirinya secara automatik tanah itu pun dah hilang. Bekas tanah pun dah hilang. Jadi 3 syarat. Membuangkan air najis dia, keduanya dibasuhkan dengan 7 air, yang ketiganya ialah salah satu air itu mesti dicampurkan tanah. Tapi tanah ni tanah yang bagaimana? Tanah yang seperti kita gunakan untuk tayamum, tanah yang berdebu, ya, ataupun tanah yang menukarkan warna air itu, macam kita kata tanah liat, ya, tanah liat. Inilah dia tuan-tuan, tu 3 syaratnya. Dalilnya sebagaimana dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yughsala sab'an. Sucinya mangkuk kamu jika digunakan minum oleh anjing. Mana anjing tu menjilat di pinggan mangkuk kita. Dengan dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicuci dengan debu. Mana salah satu air itu dengan debu. Mana debu tu tanah yang boleh merubahkan warna air itu. Nanti kita akan sebutkan dia punya syarat debu dia tu, ya. Jadi itulah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menggunakan perkataan menjilat. Bukanlah hanya dengan jilatan anjing saja. Kalau kita terkena, kita wajib basuh 7 kali. Habis kalau kita terpijak kencing, tahi dia atau air kat badan dia, tak payah. Ini cuma Nabi sebut jilat. Jilat ini adalah kebiasaan anjing. Sebab anjing ni suka menjilat. Itu dia punya sifat dia. Jadi Nabi menyebutkan suatu sifat yang biasa dia kerjakan, tidak menafikan yang lain daripada jilat. Jadi sebagian alim-alim orang maaf kata, setengah-setengah orang, dia kata tak wajib kita basuh kalau terkena tahi kencing najis si anjing ni. Cuma jilatan saja. Jawapan kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Nabi menggunakan perkataan jilatan ya sebagai kebiasaan ghalibnya. Sebab anjing suka menjilat. Ya, tetapi bukan itu menjadikan khusus. Bahkan seluruh apa saja yang dari terbit pada si anjing itu ialah dikirakan najis mughalladhah. Dan kemudian faedah yang pertama di muka surat 252. Saya tak bacalah syair-syair ni kerana maksudnya kita dah sampaikan. Cuma dia berbahasa Arab. Jadi nanti kita nak terjemahkan dan kita nak ulaskan lagi. Sama juga, ya. Jadi kita save the time. Di muka surat 252, faedah yang pertama. Ukuran kadar debu yang wajib digunakan dalam mensucikan najis mughallazah adalah, iaitu kadar debu yang digunakan, ini daripada kitab alim-alim ulama kita lah, Kashifatul Saja, ya. Dia kata, iaitu kadar debu yang digunakan adalah seukuran yang dapat membuat air menjadi keruh dan dituangkan ke seluruh tempat yang terkena najis, dan kedudukannya sama seperti debu jika air tersebut telah keruh dengan sendirinya. Ada 2 perkara di sini. Pertama, debu itu ialah sesuai dengan dapat mengeruhkan air itu. Jadi kalau debu itu sikit masuk dalam, kita kata dalam satu gayung, debu itu sikit masuk dalam gayung. Kemudian dia tak dapat mengeruhkan seluruh air yang dalam gayung dia, maka tak sah. Mesti debu yang cukup untuk dapat mengeruhkan. Mengeruhkan tu merubah warna air tu. Kalau kita kata tanah liat, tanah liat tu yang paling senang, simple lah, ya. Kita ambil, kita tuangkan, letakkan kat dalam kita yang baldi kita ataupun gayung kita, kita kocak, dah bertukar warna dia macam teh susu pula, kan, warna oranye pula. Itu dia bertukar. Yang dapat membuat air menjadi keruh dan dituangkan, dan syarat keduanya dituangkan ke seluruh tempat najis. Jadi kalau seluruh tempat najis tu ialah, kalau kita katakan seluruh tempat najis tu petakannya besar, ya, besar. Besar. Kira-kira kita katakan dalam sebesar sapu tangan ni. Maka seluruh sapu tangan ini wajib dituangkan air yang sudah dikenakan debu tu, seluruhnya. Jangan kita yang terkena seluruhnya kemudian kita hanya basahkan sikit, tak boleh. Itu kita kena perhatikan ni bila kita membasuh benda yang terkena dengan najis anjing ni. Kedudukannya sama seperti debu jika air tersebut telah keruh dengan sendirinya. Jadi masalah debu ni, kita kata tadi kita tuangkan debu.
Bagaimana kalau sekiranya air itu sudah keruh dengan debu? Misal kata, kita ambil air yang sudah daripada perigi, yang di mana air itu sudah berwarna. Kerana air, ialah perigi itu pun berdebu kan, dikelilingi tanah. Jadi air perigi itu pun warnanya sudah macam orang kata, macam air setengah-setengah oranye lah, ya. Macam tu, ya. Biasa saya kalau dulu waktu saya duduk di pondok lah, waktu belajar di pondok dulu, air perigi kita mandi, air perigi itu tak putih clear ke, ya, dia tak clear. Dia warna itu macam orang kata warna tanah juga. Jadi kalau itu pun sudah memadai. Tak mesti ambil tanah masuk dalam baldi, tapi kalau air itu sudah warnanya sudah berubah kerana air itu warna air tanah, itu sudah mencukupi. Itulah yang dimaksudkan dengan air yang dicampur tanah. Jadi kalau kita sekarang ni bandar ke Singapura, Malaysia, kita buka pipe, airnya putih bersih, ambilkan tanah, tapi tanah tu mesti tanah yang suci, ya. Jangan kita ambil tanah yang tepi jalan yang ditanam pokok-pokok oleh pihak pemerintah, sebab tanah tu tanah baja. Tanah baja ni maaf kata dicampur dengan najis. Kita ambil, ustaz, mana nak dapat, ustaz? Sekarang ni pun kita semua tempat ni semua dah jalan raya. Memang masalah itu, kita ada masalah sikit. Tapi tak apalah, kita usahakanlah, ya. Tanah yang di mana tanah yang kita yakin bukan baja, tapi tanah tu tanah yang original, kita campurkan. Tanah tu boleh sah untuk kita buat sebagai tayamum. Baik. Faedah yang kedua, cara menggunakan debu dalam mensucikan najis mughalazah ada 3 cara. Ada 3 cara menggunakan debu. Yang pertama, mencampur air dengan debu sampai air tersebut menjadi keruh. Keruh tu dah berubah warna lah. Kemudian menuangkannya di tempat najis mughalazah. Cara ini adalah cara yang paling utama menurut pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sebagian ulama di antara Imam Asnawi berpendapat tidak sah kecuali dengan cara ini. Ini the only way cara nak bersihkan daripada najis mughalazah, maupun anjing maupun babi. Iaitu air 1 baldi ataupun 1 gayung, kita letakkan tanah dan sampai keruhkan airnya. Dan kemudian tuangkan kepada tempat yang kena najis yang kita dah sebut tadi. Kemudian diikuti dengan air yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7, ya. Jadi air yang bercampur tanah ialah salah satu daripada 7. Jadi 1 air itu keruh dan 6 lagi yang bersih, ya. Itu caranya. Jadi ini kata ulama mazhab Syafi'i, ini the only way. Cara lain tak diterima. Ini pada pendapat Imam Asnawi, tapi itulah pendapat yang paling kuat dan yang diamalkan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cara kedua ialah meletakkan debu di tempat najis. Tapi jadi ni ada najis. Ambil debu letak kat sini, kemudian tuangkan air ke atas dia. Itu cara kedua. Cara ketiga, menuangkan air di tempat najis mughalazah, kemudian meletakkan debu. Dah tuang air, kemudian baru taburkan debu atas dia. Jadi debu tu tak mengeruhkan air, cuma dituangkan debu atas tempat ni. Jadi cara kedua, cara ketiga ni tidaklah dinasihatkan untuk kita melakukannya. Mungkin ada juga 1-2 pendapat ulama yang berkata demikian, tetapi itu bukan menjadi satu amalan dan pegangan untuk kita. Jadi kita ambil pendapat yang kuat, sebab dalam masalah fikih selalu kita sebutkan ambil pendapat yang kuat, kerana itulah satu pendapat yang dipegang ramai. Kalau ada 1 pendapat, 2 pendapat, itu kalau dalam keadaan darurat tu maknanya dalam kesulitan, bolehlah kita ambil pakai. Tapi kalau tidak, kita pakailah pendapat yang kuat, itulah yang lebih muktamad. Faedah yang ketiga, di muka surat 253, perbezaan pendapat antara ulama mengenai kewajipan menggunakan debu untuk mensucikan najis mughalazah adalah seperti berikut. Pertama, menurut pendapat yang kuat, iaitu alal azhar, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib menggunakan debu. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Yang pendapat kedua, menurut pendapat sebahagian ulama ni termasuk juga dalam mazhab Syafi'i. Tetapi taklah ramai, 1-2 orang. Tidak wajib menggunakan debu, akan tetapi boleh menggunakan sabun atau lainnya. Mana boleh gunakan penggantinya. Kita tak pakai debu tapi boleh pakai sabun. Zaman dulu mungkin tak ada sabun jadi dia pakai debu. Tapi sekarang kita dah ada sabun jadi boleh pakai sabun. Ini pada pendapat yang kedua.
Pendapat ketiga, menurut pendapatnya sebahagian ulama lagi, jika memiliki debu, wajib pakai debu. Jika tak memiliki debu, wajib pakai sabun. Jadi boleh dia tengok keadaan. Kalau keadaan tempat ni tak ada debu, susah cari debu, boleh pakai sabun. Ini masuk dalam hukum darurat. Ya, kalau sekiranya, kalau boleh kita pakai yang pertama. Maknanya pakai debu, cari debu. Itu yang mu'tamad. Tetapi pendapat yang kita kata darurat tadi, Ustaz tak ada debu, Ustaz kita kat tempat sini semuanya tanah, semua tar aja. Dah tak ada debu lagi. Jadi debu ni kadang-kadang kita, fikiran kita mestilah tanah liat. Ya, itu betul yang terbaik sekali. Tapi kadang-kadang kalau di jalan raya pun, ya, tanah-tanah berdebu itu, kita tengok orang sapu sampah tepi jalan, ya, kadang berdebu juga kan. Dikumpul-kumpul debu. Ustaz, debu kotor tu. Tak apalah. Sebab di sini ada hikmah. Alim-alim ulama mengatakan, kenapa Nabi mengatakan dengan debu? Sebab debu ni dia ada dia punya, kita katakan bakteria yang membunuh bakteria najis air liurnya si anjing ini. Jadi anjing ni air liur dia ada bakteria atau ada kuman. Kuman dia tu takkan mati melainkan dengan kuman yang diadakan oleh Allah dalam tanah. Tanah itu menjadi obat pula kepada bakteria yang ada pada ludahnya anjing itu. Dan juga apa yang berhasil daripada tubuh badan si anjing itu. Dan juga babi. Jadi begitulah dia tuan-tuan. Itu hikmah. Para doktor, saintis, mereka mengkaji, rupanya memang ada. Dia punya kesan positifnya kenapa kita pakai tanah. Yelah, tapi kalau keadaan tak membolehkan kerana dah tak ada lagi dia punya tanah tu, umpamalah, ya, sampai cari pun tak jumpa lagi, maka kita boleh gunakan sabun sebagai alternatif. Keadaan darurat, ya. Bukan kerana kita nak saja tak nak pakai tanah, tapi kerana keadaan darurat, ya. Itulah dia tuan-tuan. Faedah yang keempat, menggunakan debu dalam mensucikan najis mughallazah merupakan syarat sahnya. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, itu dia. Iaitu debu itu menjadi syarat sahnya. Kecuali pada beberapa masalah. Boleh tanpa menggunakan debu. Apa dia masalahnya? Pertama, jika lantai yang kejatuhan najis mughallazah berupa lantai tanah. Anjing tu kencing kat tanah. Tanah tu dah memang tanah, ya. Jadi kalau gitu kita tuang air 7 kali air pun sudah cukup. Kerana apa? Kerana memang tempat tu pun tanah. Kita pun nak ambil tanah, nak masukkan dalam air ni, dia pun kencing kat tanah juga umpamanya. Dan yang kedua, jika pada cucian pertama yang digunakan untuk mensucikan najis mughallazah menggunakan debu, kemudian pada percikan yang kedua pindah percikan air tersebut ke tempat yang lain, maka tidak wajib menggunakan debu lagi atas tempat yang terkena percikan air tersebut. Jadi ini kita gunakan air itu, tuangkan kepada tempat najis. Dan percikan air yang kita percik ni terkena pada tempat yang lain. Tapi tempat yang lain tu tak perlu kita nak tuangkan dengan air debu lagi. Mana tuangkan air yang 7 kali, kita katakan 7 siraman air. Cukuplah, ya. Itu jadi kalau kita mencuci, ya, tempat ni yang kena tempat kotor najis sebelah sini. Kita dah cuci dia, kemudian terkena pula percikan itu ke sebelah belakang. Itu cukup kita membasuhkannya melalukan 7 kali air. Itu saja. Yang ketiga, jika najis mughallazah jatuh pada air yang mengalir dan bercampur dengan debu. Jadi kencing najis anjing atau babi itu jatuh dalam longkang tanah air yang mengalir. Jadi memang air itu pun sini mengalir dan kemudian air itu pun bercampur dengan tanah. Jadi dengan sendirinya tempat itu sudah dibersihkan dengan air yang mengalir itu, ya. Yang keempat, jika najis mughallazah dari haiwan babi, maka cukup dicuci 1 kali tanpa menggunakan debu. Hal ini menurut qaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada 2 kali mengeluarkan fatwa. Fatwa pertama iaitu sewaktu beliau di Baghdad, dan fatwa yang terakhir ialah waktu beliau berada di Mesir. Jadi waktu beliau berada di Baghdad dinamakan qaul qadim, pendapat yang lama, kerana selepas itu Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir, dan di Mesir tu dia kira membuat keputusan yang terakhir, itu namanya qaul jadid, pendapat yang baru.
Jadi pada pendapat yang lama Imam Syafi'i, bahawa babi ini seperti binatang yang lain, maknanya cukup kita bersihkan najis yang terkena pada babi itu seperti binatang yang lain. Maknanya sekali cukup, tak perlu debu. Itu pada pendapat yang lama. Tapi bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia membuatkan ijtihad yang baru, pemikiran yang baru, revise balik, maka dia menyamakan babi dengan anjing itu sama, dan dengan itu babi mengambil hukum anjing. Jadi di sini alim-alim ulama ada buat pembahasan. Kenapa Ustaz Imam Syafi'i menyamakan babi itu dengan anjing, padahal dalam hadis hanya sebut anjing, dia tak sebut babi. Maka berkata alim ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat demikian kerana kalau kita lihat daripada segi fizikal, antara anjing dan babi, anjing itu adalah bersih daripada babi. Babi ini maaflah kita kata dia sondol saja, dia kotor apa semua dia makan. Yang dia kotor lah. Babi ini lebih kotor, lebih jijik daripada si anjing. Kalau si anjing itu pun yang sudah dihukumkan najis mughallazah, najis yang berat, maka lebih-lebih lagi si babi ini. Sebab babi ini adalah kalau ibarat dengan anjing, anjing tu baru 70%. Ini babi ini dah 99.9%. Kotoran dia tu lagi dahsyat daripada si anjing. Maka patut dia lebih berat lagi daripada anjing. Tapi inilah hukuman najis yang berat seperti anjing, jadi disamakan hukum dengan anjing. Jadi ini ijtihad ulama-ulama kita, tuan-tuan ya. Mereka ada dasar-dasarnya, ada sebab-sebabnya. Jadi bagi kita umat Islam, kita berpegang pada mazhab Syafi'i, kita mengikut pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun bukan nak suka-suka nak menyusahkan orang, tidak. Beliau tu berhati-hati jangan sampai nanti orang beribadat tapi tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah di sini boleh kita memegang pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Yang kedua, yang itulah yang menjadi muktamad. Jadi sekalian fatwa Imam Syafi'i yang terakhir yang dinamakan qaul jadid, iaitu yang pendapat yang baru yang beliau keluarkan waktu di Mesir, itulah pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, melainkan ada beberapa masalah yang ada dihuraikan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam bab-bab yang lain ya. Sedangkan menurut pendapat yang kuat dalam qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, harus, maknanya wajib dicuci sebanyak 7 kali najis babi ini ya. Yang salah satunya harus menggunakan debu dalam mensucikannya. Maknanya mensucikan najis babi sama macam mensucikan najis anjing ya. Faedah yang kelima, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah sunnah taslis. Taslis itu mengulangi cucian sebanyak 3 kali untuk mensucikan najis mughallazah. Apakah kalau kita nak cuci itu nak ulang 3 kali tak Ustaz? Jadi apa pendapat ulama? Yang pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, tidak disunnahkan taslis untuk mensucikan najis mughallazah. Tidak disunatkan. Maknanya cukup sekali, tak perlu nak ulang 3 kali. Menurut pendapat sebagian ulama, disunatkan taslis untuk mensucikan najis mughallazah, iaitu dengan menambah cucian yang ke-8, yang ke-9. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i yang kuat, itu yang jadi pegangan kita, 7 kali bah air sudah cukup, tak payah nak ulang-ulang lagi. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, ada sebagian ulama yang kecil yang mengatakan kita ulangkan sampai ke-9. Kenapa? Jadi yang pertama dengan air dengan debu tu kita buatkan 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Itu kira yang satu lah. Kemudian lepas tu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi dah jadi 9 lah. Jadi itu pada pendapat yang kecil. Itu pada pendapat kecil. Dan ketiga, menurut pendapat sebagian ulama, disunnahkan taslis, iaitu membasuh 3 kali dengan mengulang 2 kali cucian, yang setiap cuciannya sebanyak 7 kali. Jadi jumlah cuciannya adalah sebanyak 14 kali setelah 7 cucian yang wajib pada pertama kali. Allah. Apa ni makna tak faham? Jawapannya, ada pendapat sebahagian ulama lagi, sedikit daripada sebahagian ulama, bahawa diulangkannya 7 kali itu, dia 7 kali air, diulangkan 3 kali. Makna 7 kali 3 berapa? 21 kali. Wow. Jadi first round 7. Okey.
Sunat 3 kali. Dia kata, Ustaz 3 kali. Second round 7. Dah 14. Lagi sekali Ustaz, 3 kali sunat ni. Third round 7. Oh macam tu. Ini pendapat yang amat sedikit sekali. Yang kita cukuplah ya. Yang pertama sekali yang mengatakan kita wajib basuh 7 kali. Tak perlu kita ulangkan sampai 3 kali ya. Faedah yang keenam. Para ulama menjelaskan terdapat 10 sifat baik pada anjing yang selayaknya seorang mukmin mengamalkan sifat tersebut. Oh Masya Allah. Anjing ni kita nampak kotor, jijik. Tetapi dia tak minta pada Tuhan. Jadikan aku najis, jijik. Tak ada. Itu sudah Allah jadikan dia. Tapi dalam diri dia sendiri ada kebaikannya. Di mana kebaikan tu boleh dijadikan sebagai tauladan untuk kita mencontohi. Macam mana Ustaz? Ini kita nak sebutkan ni ya. 10 perkara. Yang pertama, selalu dalam keadaan lapar. Dan ini adalah sifat orang soleh. Selalu dalam lapar. Berpuasa sunat. Lapar. Keduanya, sedikit tidur malam. Dan ini adalah sifat orang yang sering tahajud. Nampak? Anjing malam dia tidur sedikit. Terjaga dia. Nampak? Kita orang Islam tidur sampai pagi subuh. Tak sedar-sedar. Apa ni? Bangun. Tengok anjing tu bangun tengah malam bangun. Dan yang ketiga, jika diusir dari pintu rumah, kemudian dipanggil kembali oleh pemiliknya, maka dia tetap kembali. Dan ini adalah sifat orang yang jujur kepada Allah Ta'ala. Orang yang dah kena marah, ya, dipanggil balik, datang lagi dia. Tapi kita ni macam mana? Allah Ta'ala telah bagi kita susah dengan COVID-19. Allah bagi kita sakit. Allah bagi kita ekonomi kita down. Tapi kita datang juga kepada Allah. Kita salat tahajud. Kita bangun malam. Kita baca Quran. Maknanya kita rujuk juga kepada Allah. Ini sifat orang yang jujur pada Allah. Jangan waktu dia dah kena susah. Alamak, sudahlah aku sembahyang pun susah juga. Tak maulah. Jangan, itu anjing lagi baik pada engkau. Maaflah ya. Anjing dimarah-marah pun datang juga pada Tuhan dia. Yang keempat, jika mati tidak meninggalkan harta warisan. Dan ini adalah sifatnya orang yang tidak cinta pada dunia. Itu orang yang zuhud. Anjing mati, apa dia ditinggalkan? Tak ada tinggal warisan. Orang zuhud, apa yang dia tinggalkan? Dia tak ada tinggalkan apa-apa. Dia hanya tinggalkan iman dan amal saja kepada anak cucu dia. Itulah dia ya. Sebab tu iaitu seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Cucu cicitnya Sayyidina Umar. Beliau nak meninggal, dia tinggalkan anak. Tapi dia tak ada tinggalkan harta. Maka orang tanya, ya khalifah, apa yang kau tinggalkan untuk anak kau? Dia kata, kalau aku tinggalkan anakku harta, kalau mereka tu orang yang jahat, tak ada artinya. Kalau mereka tu orang yang baik, Allah pelihara mereka. Allah jaga mereka. Masya Allah. Ini orang yang benar-benar beriman. Itulah dia tuan-tuan ya. Kita jangan bimbang sangatlah dengan anak cucu kita. Yalah, kalau ada harta kita tinggalkan, okey lah. Tapi janganlah jadikan itu sebagai beban untuk sampai kita berbanting tulang kerana nak tinggalkan sesuatu untuk anak. Pada diri kita sendiri, kita tak fikirkan apa yang kita nak bawa balik dalam kubur kita. Allah. Yang kelima, di muka surat 255, anjing itu merasa cukup dengan semua tempat yang dia duduki, dan inilah sifat orang yang reda dengan Allah. Anjing kita bagi duduk kat tepi rumah, kat bawah pondok buruk, kat mana pun dia reda saja. Cukup bagi dia. Masya Allah, ini sifat orang yang reda dengan Allah. Allah bagi dia senang ke susah ke, pondok buruk ke apa, tak apa, aku reda dengan Allah. Yang keenam, memandang kepada seorang yang memberi makan terhadapnya. Anjing bila orang bagi dia makan, dia tengok orang tu beri makan. Macam inilah sifat orang yang miskin. Sebab kita miskin, Allah Ta'ala beri kita rezeki. Alhamdulillah, ya Allah, syukur pada Allah. Yang ketujuh, jika anjing itu diusir dan disiram debu, maka dia tidak marah atau dengki. Dan ini adalah sifatnya orang yang sangat cinta pada Allah. Disiram debu anjing itu, dimarahi tapi dia tak marah balik. Dia dipanggil, dia datang lagi. Itulah dia orang yang cinta pada Allah. Disusahkan dia jadikan dia sakit, tapi dia tetap taat pada Allah. Allahu Akbar. Ini sifat anjing ni, Masya Allah. Yang ke-8, sifat anjing itu jika tempatnya diambil oleh orang lain, maka dia tidak marah. Dan ini adalah sifat orang yang selalu bersyukur pada Allah. Masya Allah. Anjing tempat dia, anjing lain ambil tempat dia, dia tak marah. Dia pergi tempat yang lain pula.
Masya Allah, ini telah orang yang bersyukur pada Allah ya. Orang nak ambil harta kita, apa nak buat? Kita syukurlah pada Allah. Yang ke-9, jika mendapat makanan meskipun hanya satu suapan, dia merasa cukup dan semalaman suntuk tidak mencari makanan yang lain. Dan adalah sifatnya orang yang merasa cukup, iaitu qanaah. Apa yang dia bagi tuan dia walau satu suap makanan pun, alhamdulillah cukup dia. Dia tak ada nak pergi cari-cari makan, tak ada. Itu sifat orang qanaah. Dan yang ke-10, jika akan pindah dari satu kota ke satu kota lain, maka dia tidak membawa bekal. Dan ini adalah sifat orang yang pasrah, yang tawakal pada Allah. Dia berpindah tempat, dari satu tempat. Dia tak bawa apa-apa, tak bawa bekal. Itulah orang yang tawakal pada Allah. Dia jalan jalan menuju pada Allah, serah diri pada Allah. Tak ada bawa apa-apa makanan, yang hanya harap daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Walaupun kita katakan anjing tu najis, tapi najis tu jangan jadikan kita sebab menghina dia, jangan. Sebab tu kita dalam Islam, kita jangan menghina binatang. Walaupun binatang itu anjing sekalipun. Pernah Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Qaddasallahu sirrul aziz, beliau tu berjalan dengan muridnya, lalu satu ekor anjing. Dia stop bagi anjing ni lalu. Murid-murid kata, Tuan Syekh, ini anjing. Maka dia pun kata, anjing ini lebih mulia pada aku. Dia tak masuk neraka. Aku belum tahu lagi neraka atau syurga. Masya Allah. Ini wali Allah besar kata macam tu. Apalagi kita tuan-tuan dan perempuan ya. Kita ni maaf kata dosa pun banyak keliling pinggang kita. Jadi kita jangan pandang rendah pada anjing. Anjing tu tak masuk neraka. Anjing masuk syurga ada. Tapi anjing masuk neraka tak ada. Jadi kita kena hormatlah semua makhluk Allah. Walaupun dia tu najis pada segi zahir, tapi dia adalah di sisi Allah makhluk yang Allah jadikan. Pernah satu masa Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, beliau lalu jalan, kemudian lalu satu ekor anjing. Dia pun stop. Ya, Abu Yazid Bustami jagalah jubah dia, jangan terkena nanti kena anjing. Anjing ni stop, anjing ni tengok muka Abu Yazid Bustami, seolah-olah sedang bercakap dengan Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami faham apa dia cakap. Apa dia kata? Wahai Abu Yazid, engkau rasa engkau wali Allah, kau nak jaga kebersihan kau rasa aku ni jijik, aku ni najis, tapi hati kau lagi najis. Masya Allah. Masya Allah. Itu kata anjing tu. Dalam bisikannya yang dipaham oleh Abu Yazid Bustami. Itulah kita. Kita pandang anjing tu najis, tapi kadang hati kita lagi najis lagi daripada anjing itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada kotoran najis dalam hati kami, ya Allah. Bawalah hati kami kepada Engkau, ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifat-Mu pada kami. Cahayakan hati kami dengan iman dan taqwa. Matikanlah kami semua dalam iman dan Islam. Mendapat barakah dan syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita pada petang ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Banyak-banyak terima kasih kepada mereka yang telah berderma untuk membantu pembangunan madrasah yang sedang kami usahakan di negeri Kemboja. Dan juga kepada fakir miskin. Ada antara gambar-gambar tu fakir miskin kita berikan makanan pada mereka. Mereka ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penderma-penderma. Dan saya telah masukkan dalam Telegram channel TM Fauzi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang belum ada linknya channel TM Fauzi itu boleh minta kepada kami. Kami akan berikan dan boleh ikuti apa-apa yang kami isikan dalam channel tersebut. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah mereka yang masih lagi nak derma, kami masih lagi membuka peluangnya, maupun untuk madrasah, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, dan juga untuk kalau nak keluar zakat untuk kami bagi-bagikan insyaAllah. Sekian saja untuk petang ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan kita baca istighfar. Dan dengan itu diingatkan malam ini insyaAllah ada pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah mengenai perbuatan Nabi SAW, tentang kelebihannya kita berbekam pada jam 7.30 malam saluran Masjid Sultan. Dan pada malam ini juga ada pengajian kita Al-Hikam di Masjid Hasanah jam 9 malam. Ya, sampai ada masa silakanlah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca seri istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu.
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Marilah kita baca selawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala alil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari jemaah kita bacakan Fatihah kepada almarhum Haji Rahmat bin Abdullah, ayah kepada Ustaz Hasan Saiful Rizal, salah seorang sahabat saya. Semalam ayahnya kembali ke rahmatullah ya, 2 hari lepas ya. Semoga Allah merahmati rohnya dan menjadikan rohnya bersama arwah yang salihin dan menjadikan kuburnya satu taman di taman syurga. Dan marilah kita bacakan Fatihah. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan sakitnya abang saya Abdul Latif bin Harun dan juga Hamidah binti Mahmud, dan juga semoga Allah sembuhkan sakitnya Ina binti Ali dan sekalian mereka yang sedang sakit, semoga diberikan kesihatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.